Okay, apa khabar semua baik Mudah-mudahan semuanya sihat. Mudah-mudahan Allah bagi lagi kita rezeki lebih banyak lagi, limpah ruah. Okey, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu pun satu doa rezeki juga siapa yang masuk pagi ni kita punya ni kelas, baca doa tu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya supaya Allah bagi kita rezeki yang tiada kesudahan, insya-Allah. Okey, siapa yang available, siapa yang available, silalah buka muka anda. Dan Kak Azhar nak seperti biasalah kelas Kak Azhar kan. Kak Azhar ni tak suka cakap sorang-sorang. Jadi sediakanlah beberapa helai kertas sebab kita akan buat sedikit. Sedikit. Conteng-conteng sedikit dekat kertas. Apa bercakap tu? Nak bercakap lepas ni Kak Azhar bagi peluang bercakap. Sekejap lagi Kak Azhar nak open juga. Siapa yang boleh bercakap, Kak Azhar nak suruh bercakap. Okey. Alhamdulillah. Okey, siapa yang dah sediakan kertas? Kak Azhar tengok Noni je. Noni, Norlia. Okey, siapa lagi? Oh, ada kat mana tu Norlia? Ada kertas ke? Ada kertas kat tangan tu. Mesti kena ada buku, ada kertas. Kak Azhar nak A4 paper pun okey. A4 paper pun okey. A4 paper tu banyak benda yang Kak Azhar nak minta buat nanti lepas ni. Okey. Alright. So dah bersedia semua untuk kita punya tajuk magnet rezeki? Siapa yang dah bersedia duduk diam-diam, macam Kak Azhar beritahu tadi, sentiasa banyak beristighfar, tenang, relax, okey, tarik nafas. Wah, dahsyat ni, kan? Sebab bila sebut magnet rezeki ni, kita cerita banyak motivate diri kita sendiri. Okey, tarik nafas. Okey, tarik tu 3 kali tarik. 3 kali tarik pula. Kiraan 3. Kiraan 3. Tarik menggunakan perut. Okey, bukan tarik bahu yang terangkat. Salah. Tarik menggunakan perut. Kembungkan perut. 1, 2, 3. Lepaskan. Okey, semua orang mesti buat. Tak kira lah tengah drive ke apa tu Nur Raihan tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Lepaskan perut, bukan bahu. Ni Kak Azhar tak nampak ni siapa yang buka video, tapi Kak Azhar tahu. Sebab apa? Sebab ada tajuk dalam Kak Azhar punya magnet rezeki tu, ada cerita dia kejap lagi. Ada cerita dia macam mana Kak Azhar boleh tahu apa korang buat dekat luar sana tu. Tu yang kalau tengah sarapan tu, berhenti kejap. Okey, tarik lagi 1 kali. Kembungkan perut. 1, 2, 3. Lepaskan. Masa kita lepaskan tu, kita sebut apa? Allah, Allah, Allah. 8 kali. Allah, Allah, Allah. Okey, kenapa Kak Azhar suruh tarik nafas ni? Kerana tajuk kita adalah magnet rezeki. Okey, mana Kak Azhar nak buka slide ni? Share screen. Okay. Okay, nampak Kak Azhar punya slide yang cantik ini? Nampak tulis 1. Okay. Okay, bagus. Cantik tak gambar Kak Azhar? Cantik kan poster kita kan? Poster pun dah menunjukkan magnet rezeki. Poster pun dah tunjuk magnet rezeki tau. Ya Allah. Cantik kan? Cun. Nampak? Hidayah dengan Nur Raihan dia cakap Kak Azhar cun. Sampai hati yang lain tak nak bagi feedback. Bagi feedback lah. Kan kau tak aku mengajuk tak nak teruskan. Gitu.
Nampak? Terima kasih Sifu. Okey. Magnet rezeki. Hari ini kita belajar tentang magnet rezeki. Kenapa Kak Zah ulang cakap? Kenapa kita belajar tentang magnet rezeki? Sebab korang semua minggu lepas, 2 minggu lepas dengan Kak Lila, lepas tu minggu lepas dengan si Puani kan, dia cerita pasal alasan. Macam mana orang yang gagal mencipta alasan. Macam mana orang yang dia nak berjaya tapi penuh dengan alasan. Tapi hari ini korang masuk dalam ni, ada berapa orang dalam ni? Ada 51 orang pagi ni. Okey, hari ni korang masuk ada 51 orang ni, dia dah buang alasan. Betul ke betul? Siapa yang masuk dekat kelas Kak Azhar hari ni, dia dah buang alasan. Siapa? Tulis, saya dah buang alasan Kak Zah. Saya dah buang alasan. Saya nak berjaya. Saya dah buang segala-galanya. Apa yang Kak Wani cakap, apa yang Kak Lila cakap itu semuanya adalah dusta. Saya bukan macam tu. Saya tak akan mencipta alasan. Saya akan mencipta kejayaan. Gitu. Okey, betul. Saya nak berjaya Suhaida. Teruskan. Buang alasan yang mengarut itu. Tak ada lagi dah. Hari ni siapa yang masuk kelas, maknanya dia dah berjaya menolak setan-setan yang kat luar sana tu. Yang duduk dekat kat telinga, kat cuping telinga ni ada bisik. Kau jangan masuk. Kak Azhar tu kalau cakap bukan best pun. Kan? Alah Kak Azhar. Itu setan tu. Kau bunuh dia. Macam mana nak cakap nak bunuh? Astaghfirullahalazim. Nyah kau dari hidup aku. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Sebenarnya Kak Azhar ni cakap pada diri Kak Azhar juga ni sebenarnya. Bukan kat korang pun, pada diri sendiri. Speaker kalau dia cakap tu sebenarnya bukan untuk orang kat luar tu, tapi untuk diri sendiri. Sebab apa? Sebab Kak Azhar malam tadi sampai pukul 1 ke 2 pagi. Kan? Dengan slide aku yang tak tentu arah ni kan. Korang hadap je lah dengan slide Kak Azhar ni kan. Okey, lepas tu dia cakap dah. Azhar, kau belum boleh buat gitu. Kau penat. Kau pergi cari siapa-siapa yang boleh ganti kau. Kan? Tapi Kak Azhar lawan. Nyah kau setan. Gitu. Okey. Betul. Betul tu si Fuani. Si Fuani mengikuti tau Kak Azhar ke mana Kak Azhar pergi. Bagus si Fuani ni. Nampak tak? Kita kan kalau kita berniaga bersama dalam circle ajaib ni, memang itulah kita dapat kawan-kawan yang baik-baik semua. Okey, magnet rezeki. Apa dia magnet rezeki? Korang tahu ke tak ni magnet rezeki ni apa? Korang tahu ke tak ni magnet rezeki tu apa? Sebenarnya kita ni dah ada dalam diri kita sendiri, ada magnet. Dalam diri kita sendiri ni sebenarnya dah ada magnet. Siapa percaya diri dia ada magnet? Siapa percaya diri dia ada magnet? Tulis. Siapa percaya? Kalau siapa percaya diri dia ada magnet, apakah magnet yang ada dalam diri dia? Tulis. Apa dia sebenarnya magnet yang korang faham tentang diri korang ni? Okey, Kak Zah nak tengok, tulis. Tulis. Saya ada magnet, betul. Si Fuila cakap, saya tahu saya ada magnet. Okey, apa magnet tu sebenarnya? Kak Zah, kalau aku tahu, aku tak masuklah kelas kau. Siapa bagi jawapan macam tu? Ada hadiah tu. Tapi tak apa, soalan tu Kak Zah dah bocorkan dah. Jawapan dah bocorkan dah. Okey, magnet ni sebenarnya kesederhanaannya kita sebut duduk diam, rezeki datang. Duduk diam, rezeki datang. Siapa kat sini sekarang ni tengah duduk diam? Siapa sekarang ni tengah duduk diam? Siapa tengah duduk diam sekarang ni? Duduk diam, rezeki datang. Ya ke Kak Zah ni? Ya Allah. Tak percaya? Masih tak percaya lagi? Siapa yang duduk diam sekarang ni, rezeki dia datang? Mesti akan ada yang tulis, saya dapat PM Kak Azhar pagi tadi, saya tak pergi mana-mana pun ada orang order dengan saya. Kak Azhar, Masya Allah. Itu satu rezeki lah, itulah magnet rezeki. Kan, duduk diam, rezeki datang. Bayangkan Allah tu dia cakap, kau duduk diam pun rezeki kau dapat. Dapat.
Kan? Kau duduk diam pun rezeki kau dapat. Apatah lagi kalau kita keluar bekerja. Apatah lagi kalau kita berusaha dengan gigih. Kan? Macam kita sekarang kerja, kita buat forever living ni. Apatah lagi kalau kita pagi tadi dah iklan itu, iklan ini, masuk quick reply, masuk ni semua. Kita dah buat WhatsApp business semua. Betul tak? Nampak tak? Duduk diam rezeki datang. Allah bagi. Itu sebab timbulnya ayat yang mengatakan apa? Ulat dalam batu pun boleh hidup. Kan? Boleh dapat rezeki. Percaya ke percaya Kak Azhar cakap ni? Setuju ke setuju? Kan sangat percaya kan. Duduk diam kena air hujan yang sangat lebat. Tahniahlah. Kan? Okey, sebab apa? Sebab kita tahu ilmu Allah, milik Allah, maka hujungnya kita akan bertemu dengan Allah. Itu adalah rezeki. Rezeki ini adalah ilmu Allah, milik Allah. Maka hujungnya kita bertemu dengan Allah. Kena percaya itu. Okey? Dan Muslim otak apa ni yang Muslim memang kita akan bertemu dengan Allah. Ingat balik semula tu. Kita kembali kepada Allah. Okey. Slide kedua, Kak Azhar nak cerita. Apa dia audio magnet rezeki? Apa dia audio magnet rezeki? Siapa yang dah dengar audio magnet rezeki ni? Siapa yang dah dengar? Siapa yang dengar? Siapa yang suka dengar? Sekarang ni lagi best tau. Audio magnet rezeki ni dia dah jadikan YouTube. Jadi kita boleh nampak sendiri muka orang yang bagi audio magnet rezeki ni. Ada orang dia tak boleh nak dengar je sebab dia tak tengok muka orang tu. Ada orang dia suka dengar je. Dia letak kat telinga dia dengar video tu jalan, audio tu jalan kan. Tapi macam Kak Zah suka dengar dan tengok muka orang tu. Syukurlah kan. Pak Nas ni dia dah bagi kita tengok muka dia sambil dia buat dengan dia punya video-video dia sekali. Visual-visual dia. Jadi kita mudah faham, kita senang faham. Jadi kalau kita nak sampaikan pada orang pun apa yang kita faham lah mengikut cara kita. Sebab magnet rezeki ni sebenarnya ramai orang yang kat luar sana tu dia ada banyak masuk. Dia belajar itu, dia belajar ini tentang magnet rezeki. Tapi kalau kita tersalah terima tentang magnet rezeki, kita akan jauh terpesong daripada ilmu Allah. Jadi hati-hati. Sebab itu kenapa Sifu Miza dan semua sifu-sifu kita, CBM, AUC, kenapa kita terapkan ilmu magnet rezeki ni kepada korang supaya kita ni bila kita terima audio magnet rezeki ni, kita berhubung antara satu sama lain dengan satu video, dengan satu audio. Dan kita faham apa yang sebenarnya kita lalui, kita hendak dekat dalam forever living ni. Kita relatekan dengan magnet rezeki dalam forever living. Dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Rezeki yang paling simple sekali yang kita nak kena faham adalah pernafasan kita tadi. Cuba sekarang ni Kak Azhar cakap dengan korang berhenti daripada bernafas. Sebab tu pagi-pagi tadi Kak Azhar cakap apa? Bernafas. Kita bernafas. Cuba sekarang berhenti bernafas. Kak Azhar nak tengok apa jadi pada korang. Okey, bernafas. Berhenti sekejap. Kak Azhar berapa lama nak berhenti? Kan? Tak tentu arah dah. Macam tu. So kena bersyukur. Kan? Kita ada tepayaki, kita cerita kesyukuran. 3 kesyukuran kita. Boleh meninggal. Tahu pun. Boleh meninggal. Sebab tu bersyukur banyak-banyak sebab kita diberi Allah tentang rezeki nafas. Nafas kita ni kita tak sedar tahu yang kita ni sedut nafas kita. Kan? Kalau satu kita punya salur pernafasan tu kita panggil respirator oksigen, gitulah bunyi dia. Okey, kalau dia berhenti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu ramai orang bila dia sakit, benda pertama sekali dia takut adalah paru-paru dia terberhenti. Kan? Pergi jumpa doktor ambil oksigen.
Orang yang kena COVID kena ambil oksigen. Sebab oksigen tu adalah nikmat yang Allah bagi yang tak akan putus kecuali Allah sendiri yang ambil. Okey? Okey, apa dia yang ni sekarang ni Kak Azan nak cerita sebenarnya audio magnet rezeki ni kalau korang baca. Okey, siapa tadi Kak Azan tengok Nur Afifah Saya dah dengar audio yang ke-20 dah. Sebenarnya banyak. Tapi untuk pagi ni Kak Azan tak naklah cerita pompang sampai habis kan. Nanti korang cakap seronok Kak Azan dah terangkan dah tak payah dengar. Tak nak. Okey, sebab masa pun memang masa pun tidak memberi izin untuk Kak Azhar terangkan semua. Jadi Kak Azhar ambil dalam banyak-banyak lebih daripada berapa? Lebih daripada 50 kalau tak silap Kak Azhar. Dah hampir 50 dah audio magnet rezeki ni kalau korang follow, okey, memang tak akan habis. Kan dia makin seronok, dia makin buat kita dia jadi macam aku nak dengar lagi. Jadi Kak Azhar ambil 5 daripada lebih kurang 50 tu supaya Kak Azhar boleh terangkan supaya korang boleh nak faham apa yang nak disampaikan dalam magnet rezeki. Okey, yang pertama Kak Azhar nak cerita pasal kita baca surah Yasin. Kita baca surah Yasin. Siapa pagi-pagi ni setiap pagi Kak Azhar nak tanya, dia baca surah Yasin. Dia baca surah Al-Mulk, dia baca surah Ar-Rahman, dia baca surah Al-Waqi'ah. Siapa? Siapa kat sini yang buat? Yang istiqamah ada buat. Fakiyah, Masya Allah, Tabarakallah, anak 7, sempat, nampak tak? Sempat. Nampak? Sifulillah. Siapa yang dah hafal? Sebab tu boleh jadi manager, sebab tu boleh jadi CBM. Ni yang bakal-bakal semua ni, Nurhas. InsyaAllah. Okey. Betapa besar kuasa bila kita dapat baca Yasin. Surah Yasin ni, okey, Kak Zah tak nak cerita surah yang lain. Kalau cerita surah yang lain kan korang penat pula dah dengar Kak Zah cerita panjang benar kan. Tu boleh Google sendiri apa kelebihan dia. Tapi Kak Zah nak beritahu. Okey, sebelum ni Kak Zah baca Yasin, Kak Zah sendiri Kak Zah sendiri buat 1 minggu sekali. Pegang hari Jumaat aja. Ada tak orang yang macam Kak Zah? Ada tak orang yang macam Kak Zah? Dia baca Yasin hari Jumaat aja. Tapi Kak Zah belajar dengan adik Kak Zah, Muhammad Sofian. Tukar Muhammad Sofian. Sofian baca Yasin hari Jumaat saja ke? Okey, tukar. Tu dulu kan. Dulu sebelum magnet rezeki. Tu sebab kenapa kita masuk magnet rezeki. Sebab kita nak kena faham kenapa surah Yasin kalau dapat kita baca Quran tu hari-hari. Betul tak? Tapi kita buat pilihan macam audio magnet rezeki ni dia beritahu, dia bagi kita surah Yasin. Kerana surah Yasin ini adalah hati dalam Al-Quran. Dalam badan manusia, dalam badan makhluk Tuhan semuanya ada hati. Macam tu juga kitab suci kita. Hati Al-Quran adalah surah Yasin. Okey? Jadi pagi-pagi bila kita baca surah Yasin, Kak Zah dapat tahu bila baca surah Yasin rezeki banyak. Kak Zah dapat ilham ni sebenarnya daripada adik Kak Zah sendirilah, Hidayah. Dia beritahu, Akak kalau boleh dia kata pagi-pagi akak bacalah surah Yasin, dia cakap dengan Kak Zah. Lepas tu bila Kak Zah dengar audio magnet rezeki, ya betul apa yang dia cakap tu. Maknanya dia dulu dah tahu dah magnet rezeki. Kak Zah pun, okey, sebab selama ni Kak Zah buat 1 minggu sekali je. Kan rupanya baca setiap hari dan setiap pagi, amalkan. Kalau malam kita baca surah apa? Kita baca surah Al-Mulk. Kan pagi kalau dapat surah Ar-Rahman dan surah Yasin. Waqi'ah malam. Macam tu. Okey, so amalkan kerana apa? Bila setiap pagi kita baca surah-surah Al-Quran ni kan, Allah dah bagi kita positif pada kita punya semua anggota badan. Semua anggota badan. Okey, nak lagi best letak air kat depan. Tapi kalau tak sempat tak ada air pun tak apa. Yang penting boleh baca Yasin. Sebab apa? Bila kita baca dalam satu-satu tempat tu sebenarnya besi, logam, air kowe ke air apa yang korang ada kat rumah tu, air kangen ke air pipe ke apa ke, sebenarnya dia dah jadi lembut. Dia dah jadi lembut tu istilah magnet rezeki lah. Jadi bila kita bagi anak-anak makan, anak minum, suami minum, kita mandi, semuanya benda-benda yang baik. Positive feeling macam tu. Ya. Okey? Boleh faham?
Jadi barulah kita punya jari-jari ni bila kita nak PM orang, orang PM kita jawab dengan hati yang sangat tenang. Okey, itu adalah surah Yasin. Okey, yang kedua, landasan magnet rezeki. Apa dia keajaiban? Keajaiban itu ada bagi yang percaya. Keajaiban itu ada bagi yang percaya. Yang ini Kak Zah nak masuk sikit dalam dalil surah Al-Talaq. Surah Al-Talaq. Surah dia apa surah dia? Wa may a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alaihi fahuwa hasbuh. Kak Zah ni sebenarnya kalau baca tulisan ni Kak Zah tak hafal. Sebelah tu Kak Zah hafal. Bila depan korang ni tiba-tiba jadi gugup pula kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja kata dia. Allah tu dah tulis dah dekat dalam surah At-Talaq ayat 3 hingga 2. Dia cakap apa? Dia cakap apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki daripada Allah, daripada arah yang tak disangka-sangka. Nampak? Itu yang ya Allah ya Tuhanku, Masya Allah tabarakallah. Inilah landasan magnet rezeki. Okey, ada lagi orang yang tak percaya lagi? Siapa kat sini yang masih lagi tak percaya Kak Zah? Saya tak percayalah Kak Zah. You je Kak Zah ni. Ayat Quran tu dah tulis dah. Okey, apa lagi surah satu ayat lagi? Sebenarnya banyak ayat tapi kita ambil yang memang dah familiar bila kita baca. Walaupun kita dalam solat kan, kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca surah kalau buat surah solat sunat kan, duha ke, kita boleh baca wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Kan? Okey. Apa lagi satu ayat yang membenarkan yang nampak betul Nurul Zaizulani. Bagus. Surah An-Nur. Kita selalu sebut apa? Al-Ujab, #mission 2455. Faham ke tidak? 2455 ke? 2455 tu. Dia mengatakan apa dalam surah tu? Surah tu mengatakan apa? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata dia. Allah akan bagi apa? Kesenangan, kekayaan, ketinggian. Sebagaimana dia telah memberi kepada orang-orang sebelumnya. Dari apa? Dari rasa takut dan rasa aman sentiasa. Boleh? Boleh? Siapa yang belum rasa yakin lagi ni? Landasan magnet rezeki. Saya ni tak faham lah Kak Zah. Saya dengar audio magnet rezeki tu saya tak berapa faham sangat. Boleh? Landasan magnet rezeki. Keajaiban itu akan berlaku bagi yang percaya. Apakah dia magnet rezeki? Percaya kepada dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang ketiga. Perisai rezeki. Perisai. Apa dia perisai? Terima kasih Ben Amari. Ben Amari ni memang dia kan, nota dia memang bagus. Senang sebenarnya nak faham. Ni kita share untuk orang-orang yang belum buka lagi audio magnet rezeki ataupun untuk orang yang baru. Ada orang yang baru dalam ni, masya-Allah ada 72 orang dah. Perisai rezeki. Saat perisai sudah hilang keajaiban. Saat perisai sudah hilang, keajaiban datang. Hilang aja perisai kita, keajaiban pun datang. Okey, kat sini siapa yang belum faham tentang perisai? Kak Zah nak tengok siapa yang belum faham tentang perisai. Dia macam ginilah. Dia macam ni. Okey, contoh Kak Zah buat. Okey. Kita ambil contoh apa kalau perisai ni. Kita ambil contoh Pak Nas lah. Kak Zah suka contoh Pak Nas sebab senang faham. Dia katakan, okey,
ada kita ni kalau Kak Wahal lah, kalau Kak Wahal ni dia selalu sangat tak ada air. Waktu bila tau? Waktu hari raya. Jadi korang kan kalau hari raya pertama kedua tu kau jangan datang Wahal lah. Okey, jangan datang Wahal gitu pula. Sebab apa? Setiap kali datang Wahal kan, air tak ada. Sebab apa? Sebab kena catu. Sebab anak-anak semua balik. Jadi air tu dah disekat. Dia dah pasang benteng. Jangan bagi air tu kepada anak-anak Felda ni kalau dia balik. Tak baiknya Kak Zah. Tapi Kak Zah nak bagi korang faham lah. Okey. Jadi bila kita nak air tu, macam mana cara kita nak air tu? Sebenarnya daripada tangan kita sendirilah kan. Kalau kita tak sekat air tu, dia akan datanglah pada kita, betul tak? Jadi apa yang kita nak adalah beritahu dengan SAJ, buka benteng tu, buka tembok tu. Gitu. Kan kita minta dia. Sebab benda tu sebenarnya berlaku daripada tangan kita sendiri. Kita yang membuat satu benteng supaya keajaiban, kesenangan, kekayaan yang Allah nak bagi tu kita sendiri yang sekat, tak sampai dekat kita. Boleh faham tak? Boleh faham? Siapa yang boleh faham cakap faham. Siapa yang masih lagi tak percaya tulis. Saya belum percaya Kak Zah. Kak Zah dah masuk kali ketiga dah ni. Kak Zah dah masuk yang ketiga dah ni. Saya tak percaya lagi magnet rezeki ni. Faham? Bagus Kak Zah. Sambil tengok muka Kak Zah. Bagus je. Okey. Siapa yang belum faham, maknanya dia ada dosa lagi. Perisai itu adalah dosa. Siapa yang belum faham, dia ada dosa lagi. Istighfar cepat. Istighfar. Kita ni manusia biasa. Okey? Sentiasa memang ada perisai. Sentiasa kita ada buat dosa. Tak kiralah pada diri kita sendiri especially ataupun kepada orang sekeliling kita. Jadi kita kena buang benteng tu. Kita kena hilangkan benteng tu. Okay? Alright. Bagus. Faham. Orang baru mana orang baru? Orang baru sila tulis juga. Saya orang baru Kak Zah. Oh baru saya faham. Rasa seronok tak nak tahu lagi pasal magnet rezeki ni? Okey, yang keempat. Yang keempat, Kak Zah nak selit cerita pasal konsep dasar magnet rezeki. Kak Zah dengar ulang-ulang nak faham, nampak Kak Zah orangnya jenis belum cepat sangat untuk apa kata orang nak menukar kepada benda yang biasa kepada benda yang luar biasa. Tapi kita nak tahu kita kena faham. Saya orang baru, tahniah. Zarmilawati Zarmilawati dah dengar belum audio magnet rezeki? Ada leader bagi. Siapa leader awak? Kalau belum dengar, okey, buka audio magnet rezeki. Kita ada Telegram tentang audio magnet rezeki. Hari Khamis selalunya petang, sifu-sifu dia akan terus masuk, dia akan share dekat dalam grup. Siapa yang ada dia punya link, masukkan dekat dalam kita punya chat. Jadi starkan. Siapa orang baru starkan. Okey, simpan dekat dalam WhatsApp. Jadi dah tahu dah setiap hari Khamis malam Jumaat, okey, kita masuk dalam gua audio magnet rezeki, duduk diam-diam fahamkan apa dia konsep dasar magnet rezeki. Daripada dunia kuantum itu satu sama terhubung. Siapa yang buka audio depan Kak Zah sekarang ni? Audio pula. Siapa yang dengan Kak Zah depan Kak Zah ni selain daripada Kak Zah? Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, cuba tunjuk satu depan. Satu. Mana? Kak Zah tak nampak pun muka korang ni. Sekejap, Kak Zah buka ni. Dorit. Kak Zah nampak tak? Siapa yang buat tu? Satu. Nantikan dulu ni. Stop share. Nak tengok, Kak Zah nak tengok. Okey, siapa yang buka? Okey, satu depan. Ke depan. Satu. Sama. Terhubung. Tunjuk orang depan kita. Satu. Sama. Terhubung. Nampak tak? Kita ni satu sama terhubung. Kak Azhar satu sama terhubung dengan Muhammad Sofian. Kak Azhar satu sama terhubung dengan Nur Raihan. Walaupun dalam kereta, kau jangan semacam-macam lepaskan steering pula Raihan.
Okey. Kak Zah, nampak tak? Satu sama terhubung. Itulah dunia kuantum. Okey, Kak Zah nak fahamkan. Sekarang ni kita ni, okey, kita ni duduk dalam dunia reality. Dunia ni dia ada dua. Dunia ni dia ada dua. Satu dunia reality. Reality tu maksud dia bila Kak Zah ada betul-betul depan Kak Azah. Bila Muhammad Sofian betul-betul ada depan Kak Azah. Itu adalah dunia reality. Tapi dunia kuantum tu maksud dia apa? Dunia yang penuh dengan energi. Kita panggil dia insting. Siapa ada insting sekarang ni? Insting. Insting. Okey, kalau misal kata pernah tak korang macam apa ni? Pernah tak korang pernah macam kita punya insting ni, contoh, okey, Kak Zah buat contoh Kak Zah jugalah. Baru ni kan Kak Zah pergi Kedah kan. Okey, sepanjang jalan tu Kak Zah nampak orang tengah buat bahulu tau. Kak Zah nak jumpa seorang prospek lah. Kak Zah baru-baru kenal dia. Kak Zah Kedah je lah kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu Kak Zah pun pergi. Sepanjang jalan Kak Zah nampak ada orang tengah buat bahulu tau. Kak Zah cakap dalam hati kan, bahulu ni mak aku suka sangat makan. Lepas tu Kak Zah cakap, mati balik aku nak pergilah beli kan. Lepas tu husband Kak Zah tanya, nak pergi belilah sekarang kan, tak lalu tak jumpa lagi dah. Dah kita ni tak tahu jalan, dia kata. Kak cakap, tak apa bang, mesti banyak lagi depan tu. Macam bagus. Okey. Sampai je dekat rumah orang tu, apa berlaku? Lepas cerita, orang tu dia bagi Kak Zah 2 telap besar bahulu. Kak Zah macam, lepas tu suami Kak Zah tengok Kak Zah. Tak payah beli kan? Nampak tak? Dekat situ kita ni kan, nama itu kita tadi kita dah cakap bismillahirrahmanirrahim. Insting kita ni nak makan sangat bahulu tu. Kita cakap nak bagi mak. Kan? Lepas tu sampai kat sana, Kak Zah tak kenal tau orang tu. Kak Zah tak kenal, memang tak kenal. By phone je. Okey, pergi jumpa. Lepas tu Kak Zah tiba-tiba bini dia cakap, ni nanti ambil lah ni bawa balik, dia kata bagi mak. Cakap, tu maknanya insting kita tu dah sampai dekat dia. Nampak tak? Pernah tak berlaku pada korang? Pernah tak? Siapa yang rasa pernah berlaku? Cepat beritahu. Kan? Memang best cakap dengan magnet rezeki ni. Kena percaya. Okay, buka balik. Kak Zara sampai mana tadi? Aku ni kadang-kadang itu namanya kuantum. Biasa nak makan-makan apa suami bawa balik. Betul. Dia punya, itu suami kan, itu suami. Ini orang yang kita tak kenal. Kak Zah tak kenal dia siapa. Lepas tu tiba-tiba dibagi Allah, subhanallah. Kak Zah macam, memang kena percaya ini adalah satu magnet rezeki. Itu sebab banyak berlaku keajaiban sepanjang pemusafiran Kak Zah. Tapi seronok, siapa yang memang dalam musafir sekarang ni, Allahu Akbar, banyak Kak istighfar. Yalah macam sekarang ni si Puwani kan, dia ada dekat mana sekarang ni? Kat Scotland. Sekarang kat mana ni si Puwani? Tahu waktu dia sekarang ni, waktu tengah tidur, dia boleh tengok muka Kak Azhar. Nampak tak? Okey, siapa lagi yang keluar? Jerman babe. Ni tempat jatuh cinta dia dululah ni. Dengan Abang Sodan. Okey. Si Fulila pun rajin juga ni berjalan. Si Fumia kejap lagi dia berjalan lah tu. Kan? Si Fumiza pergi Singapura semalam. Nampak kita punya sifu-sifu hebat lah. Keluar semua mencari. Kita ni kalau tak selesa pada satu-satu tempat ni, Kak Zah beritahu, keluar berhijrah. Kalau circle kita kat dalam tu, kita rasa macam tak best, tak syok kan. Kita perlu hijrah. Bila kita hijrah, kita akan dapat satu momentum baru dalam diri kita. Barulah timbulnya, keluarnya energi-energi berlian, ilmu magnet rezeki tu. Okey, yang kelima, law of projection. Apa dia law of projection? Kalau tadi kita cerita pasal insting. 5 pagi Okey. Kalau tadi kita cerita pasal insting, ni kita cerita pasal law of projection. Okey, kat sini Kak Azhar nak tanya siapa yang tengah duduk dekat meja, tengah menulis. Okey. Tadi cerita pasal konsep dasar magnet rezeki tadi. Okey, Kak Azhar nak relatekan dengan forever punya ni. Forever punya part. Okey, pernah tak korang punya sifo, korang punya leader-leader suruh buat structure? Ada? Okey, sekarang Kak Azhar nak tengok bagaimanakah rupa structure korang. Buatkan Kak Azhar structure sekarang.
Okay, Kak Azhar nak tengok. Tutup lah. Tutup share. Kak Azhar nak tengok. Siapa yang ada structure, tunjukkan dengan Kak Azhar. Ini pula aku punya structure yang cantik itu. Dia time mengajar dia memang hilang lah. Semua. Okay. Siapa yang ada structure? Tunjuk Kak Azhar sekarang. Okay, Kak Azhar nak tengok. Ni contoh structure Kak Azhar. Okay, ni contoh structure Kak Azhar. Okay, siapa yang ada buat structure macam ni? Dan semua orang bila 1 bulan yang baru, okay, 31 ataupun 30 hari bulan, semua orang dah siap dengan structure untuk esoknya bermula pada bulan yang baru. Okay, Kak Azhar nak tengok siapa ada? Cepat. Tunjukkan Kak Azhar, siapa yang on camera? Okay, ni kita nak masuk dalam kuantum. Nak lebih faham. Okay, Nur Raihan. Bagus dalam kereta Han kau bawa kertas. Bagus. Okay. Tengok boleh jadi contoh. Siapa ada? Tunjuk. Okay, siapa yang tak ada boleh buat sekarang. Apa yang korang nak kena buat adalah buatkan bulatan. Buatkan bulatan. Boleh Kak Amy walaupun tengah kerja. Conteng sekejap Kak Amy. Tak payah Kak Amy. Kak Amy kau buat kerja hakiki ya Kak Amy. Okay. Buat bulatan. Lepas tu buat bulatan bawah ni. Letak VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5. Untuk apa? Untuk aktif 5 sisi kita. Okay? Siapa yang dah buat? Ni Kak Azhar nak ajar. Quantum instinct. Okay? Insting kita ni. Insting kita. Wave kita. Wave. Kita sampaikan wave kita kepada 5 orang yang kita dah buat dah nama dia dekat sini. Tak kira lah VIP 1 Ayu, VIP 2 Lin, VIP 3 Siti Rahmah contohnya. Tulis nama dia, sampaikan wave quantum kita ni tadi kepada dia. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah VIP aku, bakal CBM aku, Ayu bin Ali. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bukakan pintu hati dia, ya Allah. Sekejap lagi dia VIP dengan aku, ya Allah. Bagus Kak Yah. Nampak Kak Yah tunjuk. Siapa lagi? Kak Azhar tak nampak siapa lagi korang ni. Dia tak nak buka tu, tak nak geng lah dengan Kak Zah tu. Faham ke tidak tu? Buka kertas ni, A4. Sebab tu Kak cakap tadi sediakan A4. Dengan Kak Zah memang akan kena sediakan A4. Conteng-conteng sikit bagi kita faham. Kita sampaikan struktur 5 sisi aktif kita ni kepada orang tu. Itu magnet. Itulah magnet. Kan kalau dia ada dekat Singapura, tulis nama dia. Ayu di Singapura, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dialah VIP aku, dialah bakal CBM aku, dialah yang aku nak bawa pergi Malaysia Rally ni ya Allah. Aku nak bawa dia bulan 4 ni, bulan 4 pula, bulan 8 ni ya Allah pergi Malaysia Rally, ni dah habis bulan ni ya Allah. Kan last ni, aku mesti kena bawa dia ni, aku mesti kena bawa aku punya leader-leader hebat ni. Itu namanya dunia kuantum. Okay, boleh? Boleh faham kat situ? Boleh ke boleh? Tulis. Ya, dengar tu, nampak tu. Tipuan itu sentiasa nampak tak? Lukis and talk structure ni memang power magnet rezeki. Kena percaya. Siapa yang masih lagi tak percaya dengan magnet rezeki Kak Azhar yang dah sampai ke 4 ni, dia banyak dosa lagi. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kita bukan manusia yang baik. Kak Azhar pun bukan manusia yang baik. Kita cuba. Okay? Alright. Kak Azhar nak masuk balik Kak Azhar punya slide. Okay. So, tadi kita cerita pasal konsep dasar magnet rezeki, dunia kuantum itu satu sama terhubung. Dia akan terhubung terus kepada kita punya prospek tadi. Okay, law of projection ni, okey, fakta tidak lagi penting, yang penting adalah responnya. Yes, ini adalah tindakan kita. Macam ni kita nak tahu tindakan kita. Okey, ambil lagi satu A4. Ambil lagi satu A4, Kak Zana, semua orang
Kalau dia dah ada lukis dream board dia, dia dah ada lukis dia punya dream board dia, tunjuk dengan Kak Azhar. Okey, Kak Azhar nak bagi tahu law of projection ni adalah apa yang kita fikirkan itulah yang akan dipancarkan. Itulah yang kita akan dapat. Okey, ni otak kita ni bulat tau. Okey. Apa yang kita fikirkan, kita menggunakan otak yang ada dekat belakang kita ni. Okey, apa yang kita akan pancarkan di layar adalah di bahagian depan ni. Tapi apakah yang akan berlaku? Itu adalah responnya, hasilnya. Okey, contoh. Okey, contoh. Kak Azhar buat contoh yang paling mudah sekali. Okey. Apakah contoh dia? Dream board. Dream board Kak Azhar, okey, tahun 2021. Sekarang kita tahun 2022 kan? Okey, Kak Azhar cakap Kak Azhar nak pergi Turki. Memang dah tertera dekat dalam dream board Kak Azhar nak pergi Turki. Okey, apa berlaku? Sebab Kak Azhar tulis. Bila Kak Azhar tulis, Kak Azhar pancarkan dekat dalam kertas. Mana pula aku punya dream board kejap nak ingatkan balik. Okey, sebab sekarang dah dream board yang baru. Okey, ni dream board Kak Azhar yang baru, nampak dah tampal dekat dinding. Semua orang mesti kena ada dream board macam Kak Azhar, tampal kat dinding. Siapa yang ada kat dinding tunjuk dengan Kak Azhar. Nyatakan, layarkan. Okey, apa yang kita fikirkan, kita layarkan. Tulis dream board kita ni, Vision Board 2022. InsyaAllah Kak Azhar nak pakai TMU 9333. Masya Allah, tabarakallah kan. Sport car. Kak Azhar nak ada sendian berhad sendiri, insyaAllah. Janganlah bila kau dah doa, kan? Dulu gitu jugalah Kak Azhar sebelum masuk magnet rezeki. Bila doa kan macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sebenarnya nak pergi Turki. Tapi dalam hati ni, jauh kat sudut hati ni, ya je aku ni. Kan? Ya je aku ni, betul ke betul aku ni? Okey. Itu dah maksudnya tak percaya dengan kuasa Allah. Kita tak percaya dengan respon LOP yang Allah dah bagi dekat kita. Istighfar lagi. Buat solat taubat. Okey? Jadi bila Kak Azhar pergi Turki, dekat Turki tu Kak Azhar dah fikir, ya Allah, aku nak pergi Cancun. Tapi aku tak cukup lagi 50 cc, ya Allah. Aku ni lagi berapa hari ni nak habis dia punya time period dia ni, nak pergi Cancun ni, dapat ke dapat ni. Kan, fight Eagle Manager ketika itu. Tapi boleh senang-senang pergi Turki. Apa berlaku bila balik? Allah bagi sebab kita dah fikirkan. Daripada awalnya kita dah fikirkan menggunakan otak kita yang kat belakang ni. Okey? Dia dah pancarkan dekat dalam kepala kita ni dan ada responnya. Berlakulah apa yang kita hendak. Faham ke faham kat sini? Faham ke faham? Anak-anak, ini si Puani aja ni yang dahsyat sangat bagi feedback ni. Mana yang lain ni tak ada dream board ke? Mula aku nak marah pula ni. Tak. Astaghfirullahalazim. Tulis. Kalau siapa yang belum buat dream board, buat dream board sekarang. Buat dream board sekarang. Tak apa, conteng dulu. Okey, ni aku. Okey, letak atas. Okey, aku nak pergi haji. Haji dah lepas lah kan? Okey, aku nak pergi umrah bulan berapa? Sempat lagi. Aku nak bayar zakat. Tak apa, RM50 pun tak apa. Aku nak bayar zakat RM50. Aku nak apa? Aku nak simpan dan tabung haji RM50. Aku nak, tak apa. Yang penting apa yang kita nak, kita tulis. Apa yang kita fikirkan, kita tulis. Ini Kak Azhar baca dalam satu cerita buku daripada penulis Napoleon Hill. Dahsyat tak? Baca sekarang buku-buku dahsyat sekarang ni. Napoleon Hill. Dia kata apa? Kalau kita mampu menguasai fikiran kita, maka kita sebenarnya dapat mengawal nasib kita. Kita dapat mengawal kehidupan kita, respon kita. Kita dapat mengawal kita punya tindakan kita. Korang nak ke nak? Think and grow rich. Yes. Korang nak ke nak? Kalau nak, tulis
tulis. Berapa kali dah benda ni diberitahu oleh sifu-sifu kan? CBM yang hebat kalau kita masuk kelas apa semua. Dia kata apa? Buat dream board, tulis. Nak tulis, nak aku nak. Fikiran adalah energi. Jadi setiap fikiran kita adalah doa. Dan semua doa kita dikabulkan Allah. Okey, sekarang Kak Zah nak tanya. Bukan nak tanya, Kak Zah nak cerita. Ada orang tu kan, dia kalau jumpa Kak Zah kan, dia cakap macam gini. Kak Zah, saya dah dengar dah magnet rezeki. Kak Zah, saya dah buat dah apa si Fumiza suruh. Tak si Fumiza lah, kita cakap Kak Zah lah kan. Saya dah buat dah apa yang Kak Zah suruh. Saya dah buat quick reply. Saya dah jumpa one to one. Saya dah buat WhatsApp business. Saya dah buat semualah. Saya dah buat duha. Saya dah buat tahajud. Saya dah buat semua dah. Tapi kan Kak Zah cakap baca Yasin. Saya dah baca Yasin tau. Siapa lagi? Tapi kan Kak Zah, saya tak dapat pun. Tak ada pun rezeki tu kat saya. Kan? Kak Zah cakap dengan dia satu je. Dah dapat lah tu Kak Zah cakap. Kak Zah cakap dengan dia, dah dapat lah tu. Kau faham tak maksudnya? Saya dah buat dah. Saya dah buat duha. Saya dah buat dah. Saya dah buat semua dah. Kan? Apa kita nak buat? Amari cakap. Ben Amari cakap tawakal kata. Ben Amari. Sebab Allah tu dah cakap. Dia kata rezeki tu bukan datang daripada usaha kita. Kan? Kenapa tak dapat lagi? Sebab Kak Zah cakap orang yang datang macam tu dekat Kak Zah cakap lah kau dah dapat lah tu. Kak Zah cakap macam tu. Apa pula dah dapat Kak Zah? Saya tak dapat. Dia kata apa yang Kak Zah suruh tu. Saya dah buat dah semua. Kan jumpa si Fumiza. Tak ada pun orang PM. Alah, tipu je si Fumiza ni. Tak ada pun macam mana si Fumiza buat. Dia buat ads lah tu. Wah, semua nak buat ads. Korang buat ads tu. Nak tengok jadi ke tak? Kan? Sebab tak faham apa dia magnet rezeki. Dah dengar magnet rezeki dah. Tapi tak faham. Okey? Bila kita cakap kita tak dapat, sebenarnya korang dah letak dekat dalam korang punya fikiran, dalam minda korang tu memang tak dapat. Tak dapat lah, itulah yang korang dapat. Faham ke faham? Nampak faham tak? Dah buat dah duha, tak ada pun rezeki datang. Sebab kau dah cakap tak ada. Dalam kepala otak ni, tak ada sampai dekat respon dekat ni, layar ni. Tak ada. Memang tak ada. Jadi kena istighfar lagi sekali, taubat lagi sekali, cakap ya Allah, aku tahu kau belum nak bagi ya Allah. Kau akan bagi tepat pada waktunya ya Allah. Aku tahu ya Allah, kau akan bagi tepat pada waktunya ya Allah. Aku yakin ya Allah. Kan? Itu yang kita kena minta. Aku yakin ya Allah, magnet rezeki yang kau nak bagi kat aku ni ya Allah, daripada arah yang tak disangka-sangka ya Allah. Syukur dengan apa yang aku dapat ni ya Allah. Kan? Aku boleh sampai di bumi Waha ni ya Allah. 12 jam pergi balik, kena jalan penuh lagi malam tadi. Sepatutnya boleh sampai pukul 8 malam, rupanya sampai pukul 2 pagi. Kan ya Allah, aku tahu kau nak bagi aku lebih rupanya ya Allah. Rupanya banyak lagi idea yang Kak Zah nak share dengan korang. Gitu. Okey, boleh? Betul-betul faham. Ya, kena faham betul Raihan? Okey, ni Raihan seorang je yang faham ni. Mana orang lain? Dah kita cerita 2 orang je lah Raihan. Faham ke faham? Respon please. Kakak Zah tutup sampai sini Kang. Cepat respon. Okey, bagus. Faham. Ni orang yang sama je. Azrul Hussein. Kak Zah tak pernah tahu nama awak ni. Iza Rose, anak siapa? Bagus, masya-Allah. Okey, Nuliati bagus ni Dayah Musa ni sangat. Okey, bagus. Okey, Kak Zah nak bagi tahu sedikit macam mana cara kita nak istiqamah untuk kita menarik lagi rezeki kita. Macam mana? Ada 7 rahsia istiqamah. Pertama, zikrullah. Okey, Kak Zah nak tanya kat sini.
Kalau orang yang hati dia tak tenang, kan? Dia boleh berzikir tak? Ha. Orang yang hati dia tak tenang, dia boleh berzikir tak? Jawab cepat. Masa ni. Wah, banyak lagi Kak Azhar nak share ni. Cepat. Tak boleh Kak Azhar. Sebab apa dia tak boleh? Sebab orang yang tenang ni, opposite dia adalah stres. Orang yang stres ni adalah azab Allah yang pertama Allah bagi dekat dia sebenarnya. Jadi Kak Azhar nak tanya kat sini, ramai ke yang stres kat sini? Ramai ke yang stres kat sini? Korang stres sebab apa? Korang stres sebab apa? Jawab. Kak Azhar nak selesaikan masalah orang yang suka stres ni. Jawab. Jawab cepat. Selalu stres sebab perisai. Yes, sebab perisai. Betul, nombor 1. Sebab apa? Sebab diri sendiri. Stres tu sebab diri sendiri. Diri sendiri cakap aku tak boleh. Aku tak boleh, aku boleh. Aku tak boleh yang ni, aku tak boleh yang itu. Semua tak boleh lah. Semua tak boleh. Kan? Aku tak boleh jumpa orang. Kalau aku jumpa orang nanti orang tu telan aku. Aku tak boleh jumpa, aku tak boleh cakap. Aku tak berani cakap. Aku ada stres diri. Kan? Orang sekeliling duk gelak ketawakan dia. Padam muka. Baru suruh buat forever dah tak boleh buat. Banyak no dia punya stres. Itu dia punya perisai tadi tu. Alasan. Okey, dah istighfar belum? Baca surah An-Nas. Yes. Stres tu datang daripada diri sendiri. Stres tu adalah azab Allah yang pertama yang Allah bagi pada kita. Sebab itu kita kena balik kepada ketenangan. Zikrullah. Macam mana kita nak tenang? Bila kita dapat makan benda-benda yang sihat. Apakah benda-benda yang sihat tu? Produk forever. Lebihkan daun sabir, lebihkan minyak zaitun, lebihkan madu, barulah hati kita akan tenang. Boleh ke boleh? Okey, ditambah pula. Tadi Kak Azhar cakap istighfar. Kak Azhar cakap kan? Istighfar, astaghfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu ucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini zikir apa ni namanya? Zikir. Zikir apa? Nanti Google. Seingat Kak Azhar zikir malaikat Jibril gitulah. Okey. Yang ini kita fokus zikrullah kalau kita ada berlaku musibah dekat kita. Kan? Kita rasa macam ya Allah rezeki belum sampai lagi, ya Allah kat aku, ya Allah. Ya Hanan, ya Fatah, kau benarkan ya Allah. Kau bagi ya Allah. Kau buka ya Allah. Ya Razak, kau bagi rezeki ni ya Allah. Ya Ghani, ya Mughni. Buat 100 kali. Buat 100 kali. Boleh? Okey. Yang kedua, kita kena istiqamah apa untuk menarik rezeki ni? Sentiasa berbaik dengan kita punya pasangan hidup. Yang tak ada pasangan nak buat apa? Yang tak ada pasangan, doakan untuk dia, bacakan Fatihah untuk dia. Kan? Ataupun orang-orang yang ada dengan kita yang kita sayang lah maksudnya. Okey. Kenapa Kak Azhar cakap dengan pasangan? Yang tak ada pasangan cari pasangan. Betul lah tu. Cari yang nak cari pasangan, tips nak cari pasangan. Masuk sikit. Wah, kan? Tips nak cari pasangan, make sure bagi dia audio minit rezeki. Dia tak khatam 50, kau jangan kahwin dengan dia. Dia padan dengan muka dia. Okey? Tu tips nak cari pasangan okey? So, bila kita bangun, orang pertama bila kita bangun, kita tengok adalah pasangan kita, suami kita. Siapa yang bangun, dia tengok muka suami dia, aduh menyampahnya orang tua ni lagi. Cuba tanya dengan orang-orang yang tak ada pasangan hidup, bila dia bangun, dia nak cari siapa?
Kan? Itu sebab kena bersyukur. Kita kena berbaik dengan pasangan kita. Lepas tu ajak pasangan kita solat berjemaah, solat sama-sama. Pahala dia besar kita dengan suami kita. Okey, yang ketiga, anak-anak yang soleh. Kenapa Kak Azhar cakap anak-anak yang soleh? Sebab anak-anak ni akan mendoakan kita bila kita tak ada nanti. Habis yang tak ada anak macam mana Kak Azhar? Yang tak ada anak, okey, insya-Allah Allah akan bagi dia anak. Dekat mana? Dekat syurga tu nanti insya-Allah. Kalau ada orang cakap apa ni, engkau nanti kalau tak ada anak kan bila kahwin nanti macam mana nak doakan kau? Tak payah nak risau sebab Allah dah aturkan semua untuk kita. Kita tak ada anak pun Allah bagi, kita ada anak pun Allah bagi. Bila dah ada anak tu tak payah nak garang-garang sangat dengan anak kan. Peluk-peluk, cium-cium sebab dia akan mendoakan kita satu hari nanti. Okey? Boleh ke boleh? Okey. Ni Kak Azhar nak bagi tips pada orang yang tengah mengandung sekarang ni. Okey, yang tengah mengandung sekarang ni, bila kita nak didik anak kita daripada perut lagi kan. Okey, masa kita menyusukan anak kita tu, jangan sibuk nak main handphone. Duk membawang pula dalam handphone tu. Sebab apa? Sebab neuron tu, jari-jari kita tu, hati kita tu, kalau kita tulis kat telefon guna jari je ke? Tak, kita guna apa yang kita fikirkan, betul tak? Dia akan sampai dekat penulisan kita. So benda tu telah mengalir kepada kita punya tu susu-susu yang kita tengah menyusukan anak kita tu. Lebih dahsyat lagi kalau menyusu dalam keadaan baring pula tu. Dah mengajar pula anak jadi tak rajin. Jadi masa bagi anak minum susu tu berzikir, ajak dia berzikir macam tu. Okey, yang keempat, orang keliling yang baik-baik. Orang keliling yang baik. Ni macam mana kita nak istiqamah, kita ni sendiri yang nak kena bersama, kita sendiri yang mesti buat baik kepada orang-orang yang sekeliling kita. Kita mesti buat baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Okey. Buat baik ni ada 3 peringkat. Nak buat baik ni ada 3 peringkat dengan orang sekeliling ni. Pertama, kalau kita buat baik dengan orang, kan selalunya kita takut orang tu akan buat jahat dengan kita. So kita kena baik dengan dia lah, kan? Contohnya kalau kita jumpa kat tengah jalan, kita jumpa orang-orang yang gangster contohnya kan. Sebelum orang tu buat apa-apa kat kita tahu nampak muka dah semacam kan. Kita pun senyum dulu kat dia. Assalamualaikum. Kita senyum dulu kat dia. Sebab apa? Sebab kita takut orang tu akan balas benda tak baik pada kita. Okey, yang kedua pula, bila kita buat baik, kita harap orang tu akan berbaik dengan kita. Kita menunggu pula balasan daripada orang tu. Kan? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh Kak Azhar tanya? Boleh, Sofian. Kau buat baik, lepas tu kau ungkit lah. Aku dah buat baik dengan kau, kau mesti buat baik dengan aku jangan Sofian. Jangan. Kita kalau buat baik dengan orang, kita kena lupakan apa kebaikan yang kita boleh, yang kita buat dekat orang. Sebab tu kalau kita bagi orang tu, contohnya bagi makanan kat orang tu, guna mangkuk Tupperware kita, kan? Janganlah kita ingat balik. Dia Tupperware, aku dah bagi dia makan, Tupperware dia tak pulang. Kan? Aku nak kau pulang Tupperware juga tau. Tak boleh lah. Jadi kita dah bagi, kita bagi je lah. Tu semuanya rezeki Allah. Allah bagi kat dia sebenarnya Tupperware tu. Mungkin dia pun teringin nak Tupperware tu. Betul tak? Contoh macam tu lah. Okey, lepas tu apa lagi? Contoh yang ketiga, peringkat yang baik tadi Kak Zika ada 3 kan? Buat baik kerana Allah. Jadi ketiga-tiga ni mana yang terbaik? Buatlah baik kerana Allah. Jadi apa yang kita buat tu semuanya kita cakap Allah, ya Allah, aku buat ni semua kerana Engkau ya Allah. Jangan minta balasan. Okey, itu untuk orang keliling. Apa yang kita bagi, kita beri, kita dapat balik. Apa yang kita bagi, kita bagi, kita akan dapat balik. Okey? Alright, yang kelima, hati suka cari ilmu. Kita suka sangat cari ilmu. Kita suka masuk kelas. Kita kena istiqamah benda ni tau. Sebab bila kita cari ilmu, kita bagi pula ilmu pada orang, sebenarnya ilmu tu lagi banyak Allah bagi dekat kita.
Jangan bila kita dah dapat ilmu tu kita duduk diam-diam. Hari ni aku dah dapat dah ilmu magnet rezeki Kak Zah. Rupanya aku tak buat rupanya apa yang Kak Zah suruh ni. Okey, audio magnet rezeki ni aku tak tengok lagi. Okey, aku tengok lagi lah. Lepas tu simpan audio magnet rezeki tu seorang-seorang. Dia macam ni, dia macam kucing kan dapat makan. Dia marah orang tu. Tak boleh, aku je. Tak boleh. So kalau dapat kena sharekan pada ramai orang. Ni kalau dah tengok link Kak Zah ni, nanti lepas ni Kak Zah jadikan dia YouTube, pergi share dekat ramai orang. Sebab apa? Apa yang kita dapat, okey, kita bagi dekat orang, kita akan dapat balik. Itu semua Allah yang izinkan. Okey, benda baik kita bagi, benda baiklah kita dapat. Okey, lagi satu Kak Zah nak cerita, kalau korang misal katalah korang masuk ni seorang-seorang. Sebab link ni terlupalah nak bagi dekat anak buah, masuk seorang-seorang dapat ilmu ni, apa yang korang nak kena buat adalah share semula. Jangan gunakan YouTube Kak Zah, tapi share semula apa yang korang faham dengan apa yang korang terima pagi ni. Barulah ilmu tu akan terus mengalir ke 50 ribu trilion yang ada dekat dalam badan korang ni. Salur-salur, saraf-saraf, apa benda semua ni. Okey, dia dah memberi energi yang terbaik pada diri kita. Share pada ramai orang. Itu sebenarnya. Okey, hati suka cari ilmu. Apa je ilmu? Jangan salah ilmu. Ilmu pengasih, ilmu pendinding, ilmu. Nak berniaga forever, nak kena pakai ilmu pendinding ke? Nak kena pakai ilmu pendinding ke? Tak payahlah ya. Tak payahlah. Okey. Hati suka taubat. Allahu Akbar. Hati suka taubat. Sentiasa macam Kak Zah beritahu tadi. Daripada awal bismillah tadi, banyakkan istighfar, bertaubat. Okey. Macam mana kita nak sucikan hati kita? Ada 3 juga. Kita nak sucikan hati kita. Kita mesti banyak bertaubat. Kita kena banyak minta maaf. Kita maafkan orang juga. Okey, Kak Zah nak tanya kat sini. Siapa yang dah maafkan ramai orang dah pagi ni? Siapa yang dah maafkan ramai orang? Pagi ni saja dia dah maafkan ramai orang dah. Ataupun dia minta maaf. Tiba-tiba hantar mesej. Kak Zah, kita minta maaf Kak Zah. Masya Allah. Luluh hati. Sifu nak marah. Luluh hati. Ya Allah, budak ni baiknya. Kak Zah, minta maaf Kak Zah Dah sifunya pula, CBM-nya pula fikir apa pula aku dah buat kat kau, dah buat kat aku ni kan. Tak payahlah fikir. Kita maafkan aja. Apa berlaku kalau orang yang tak suka minta maaf ni? Orang yang tak suka minta maaf dengan orang dan memaafkan orang kan, Allah tu gantung dia punya taubat tu. Sebab itu kita ni manusia biasa. Kalau dengan Allah, kita mesti buat solat taubat. Banyak-banyak buat solat taubat. Kak Azhar, saya belum dapat PM lah Kak Azhar. Buat solat taubat. Buat solat taubat. Ya Allah, ya Tuhanku, dosa aku banyak. Perisai aku banyak ni, ya Allah. Sampai orang tak ada PM aku pun hari ni. Kenapa ya Allah? Aku memang betul-betul banyak lagi dosa ni, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Kau lapangkan ya Allah. Kau lapangkan, jangan kau sempitkan ya Allah. Kau lapangkan ya Allah. Kan? Okey, itu kalau kita dengan Allah. Tapi kalau kita dengan manusia, sedikit kita punya pasangan lah, kita tak payah ramai lah kan, kita ambil sedikit pasangan kita terguris, okey, rezeki tu memang tak masuk, susah nak masuk, tak senang nak masuk. Okey, jadi mesti sentiasa suka bertaubat. Okey, yang ketujuh, bila kita dah buat zikrullah, hati tenang, kita dapat pasangan yang baik, anak-anak yang soleh, orang keliling yang baik, hati suka cari ilmu, suka lagi bertaubat, kan, share benda-benda yang baik. Rasa-rasa hati kita ni, kita tertanya-tanya tak, aku ni sebenarnya menuju husnul khatimah ke, atau aku ni pergi ke satu tempat yang Allah nak izinkan ke tempat yang lain. Okey, hari-hari kita kena fikir. Kalau kita fikir, kita tanya pada diri kita, aku nak menuju ke husnul khatimah. Ada tak orang kat sini dia selalu doa, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah ya Allah. Ada? Ada kan? Kita selalu minta kan? Tak faham tak tidak husnul khatimah tu apa?
Husnul khatimah tu inilah dia rupa-rupa dia. Kita sentiasa tenang, kita dengan pasangan kita baik, anak-anak yang soleh. Jadi kita insya-Allah kita akan sama-sama pergi menuju husnul khatimah. AUC team insya-Allah. Okey? Alhamdulillah okey. Kak Zaf fast, very fast. Ada yang dah ngantuk ke ataupun nak lagi? Ada yang dah mengantuk ke ataupun nak lagi? Siapa yang nak lagi? Siapa yang nak lagi? Kak Zah nak bagi lagi ni. Kak Zah nak bagi lagi. Nak bagi korang faham betul. Okey, ada 7 langkah yang Kak Zah nak terangkan ni supaya korang jangan buat ni. Jangan buat. Jangan buat. Kak Zah harap sangat. Ni tajuk ni bukan sebarang-sebarang tajuk tau. Kak Zah nak bawa pun. Kak Zah nak layarkan kepada korang pun bukan sesuatu yang sangat mudah. Sebab kita ni sebenarnya bila kita cerita dengan orang, sebenarnya orang tengok diri kita. Adakah Kak Zah orang itu? Kan? Jadi kita letak diri kita sama-sama dekat sini. Kita elak 7 perkara daripada Allah nak bagi kita rezeki. Daripada kita ni nak jadi orang yang ada magnet rezeki. Apa dia 7 perkara tu? Pertama, jangan suka salahkan orang. Jangan suka salahkan orang. Buat apa-apa, engkau lah ni penyebabnya. Ni kalau tak kerana engkau, aku tak jadi macam ni. Tapi salahkan orang yang ajak kau masuk forever. Engkau lah ni. Disebabkan kau lah. Inilah akibatnya aku dapat sampai 20,000, 30,000 ni. Inilah akibatnya. Ni aku sayang kat engkau ni. Muah, I love you so much. Apa lagi ilmu yang kau nak bagi kat aku? Gitu. Maksudnya, kita salahkan benda yang baik. Kan? Tapi jangan salahkan orang. Jangan suka salahkan orang. Sebab apa? Bila kita suka salahkan orang, ada 2 perkara yang akan berlaku pada diri kita. Pertama, kita tak nak ada rasa ambil tanggungjawab pun. Kan? Bila benda tu dah berlaku, kita salahkan orang, kita rasa macam, ni semua salah dia lah. Hilanglah tanggungjawab kita tak ada. Kan? Lepas tu yang kedua, kita tak boleh nak kontrol diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak salahkan orang je. Kita tak boleh nak kontrol. Kalau cuba kita dapat kontrol diri kita kan, kita akan mendapat satu solusi macam mana kita nak selesaikan persoalan yang berlaku pada kita tadi. Betul tak? Betul tak? Betul ke betul? Jadi dengan tenang, bila kita tak salahkan orang lain, benda tu tidak akan berlaku. Okey, nampak? Yang kedua, jangan ingat kita ni dah pandai sangat. Hello? Jangan ingat diri kita ni dah pandai sangat ya. Ini berlaku pada Kak Azhar juga. Ini berlaku pada Kak Azhar. Okey, Kak Azhar nak cerita sikit pasal diri Kak Azhar. Kak Azhar dulu banyak sangat bisnes. Bisnes A, bisnes B, bisnes C. Banyak sangatlah bisnes. Tetapi akhirnya apa berlaku pada bisnes tu? Gagal. Kan? Ke laut dalam. Tapi belajar tak sesuatu kat situ, kita belajar. Tapi apa yang kita belajar adalah kita rasa macam diri kita dah bagus sangat, kan? Nak nasihatkan orang pula kononnya. Kan? Macam tu. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, apa bisnes yang kita dapat semuanya gone. Jadi korang kat dalam Forever Living ni, korang kat dalam AUC especially, telah diberi ilmu yang best-best. Ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling senang, ilmu yang orang lain takkan dapat lah. Dia masuk AUC je dia akan dapat. Specialnya kita. Sebab kita ada online, kita ada offline skill. Kita ada semua yang kita boleh bagi. Nampak? Tak payah bayar. Kan? Kak Azhar kejar sampai road tour sana Kak Azhar kejar. Untuk apa? Ilmu. Sebab tak nak anak buah nanti dia tengok tak best ilmu ni. Kan? Tak nak ilmu ni mahal. Macam tu. Ilmu ni forever semua dia bagi free. Hari tu Kak Zah pergi Kedah. Okey, Kak Zah jumpa seorang leader. Dia ni buat Medicare. Dia cakap dengan Kak Zah apa tau. Dia terkejut sangat-sangat dengan Kak Zah. Dia kata, ya Allah betul ke RM10? Setiap kali saya masuk kelas Medicare, saya kena bayar RM30 Kak Azhar. Saya kena bayar RM30 nak masuk kelas. Keluar bukan faham pun kata dia. Balik-balik dia suruh jual produk. Balik-balik suruh pakai sendiri. Balik-balik jual lagi. Habis tu beli barang. MOQ pula tu. Saya dah habis beribu Kak Azhar.
Mudah-mudahan dia akan jadi bakal CBM Kak Azam. Mudah-mudahan. Amin. Korang kat dalamnya ada 77 orang. Doakan mudah-mudahan. Jadi kita kalau jumpa orang macam tu, kita cerita dengan dia. USP produk kita. USP company kita. Betapa seronoknya. Jadi kita jangan selalu ingat kita dah pandai sangat. Jangan takut pada diri sendiri. Elakkan daripada kita takut pada diri kita. Sebab apa? Orang yang takut ni dia akan gagal dalam hidup dia. Dia takut untuk bermula. Orang yang gagal bila dia bermula, bila orang yang jatuh, bila dia bangun, dia bangkit, dia akan buat yang terbaik lagi. Tapi kalau orang tu dia dah gagal, lepas tu dia bangun, benda tak jadi, dia tak nak teruskan buat, dia akan jatuh dan tersungkur, terduduk dan mati selamanya. Nampak tak? Jadi ingat tu. Okey. Jangan takut. Sebab apa? Gagal sekali bukan gagal selama-lamanya. Okey, yang keempat, jangan rasa selesa. Jangan rasa selesa dengan apa yang kita dah ada sekarang ni. Nauzubillah min zalik. Bila kita rasa selesa, kita tidak akan berusaha untuk mencapai apa yang sepatutnya kriteria kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, apa yang kita nak bagi, kita nak manfaatkan diri kita pada orang lain. Kan, takkan pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, itu je. Apa yang kita buat hari ini, kalau kita dalam keadaan selesa, dia akan dapat apa yang kita buat pada hari ini sama saja. Tak ada yang baru dalam hidup kita. Jadi keluar daripada comfort zone. Okey, yang kelima, jangan suka beri alasan. Ni Kak Azhar dah beritahu awal-awal, kita dah belajar dah 2 minggu yang lepas, tapi Kak Azhar nak ulang semula. Ingat, orang yang berjaya, okey, orang yang berjaya buat benda orang lain yang tak buat. Orang yang macam ni nak cakap jangan beri alasan. Ramai orang suka buat alasan. Macam nak cakap orang lain buat duit. Orang lain buat duit. Kita sibuk buat alasan. Janganlah. Okey, yang keenam, membenarkan ataupun kita justify alasan kita. Ni termaktub dalam yang kelima tadilah. Sebenarnya memberi alasan bila kita benarkan alasan kita. Contoh kita cakap macam ni. Alah, aku tak ada modal lah. Kan, aku tak ada modal lah, RM90 tu aku tak ada. Kita benarkan alasan tu. Kita benarkan. Maksudnya kita cakap lah, alah tak payahlah join RM90. Bila je nanti aku boleh join. Kita benarkan pula. Kita justify pula. Macam tu. Okey, tu dah jadi alasan lah. Kan? Okey. Yang ketujuh, jangan dengar cakap orang lain. Orang lain bukan orang Ain. L-nya tertinggal. Jangan dengar cakap orang lain. Ini lagi jahat. Ini orang yang suka dengar cakap orang. Daripada mana orang kata? Daripada mana orang kata? Sampai ke sudahlah orang kata. Asyik orang kata je. Kitab mana? Kitab orang kata. Kan? Kau dengarlah cakap orang. Cakap orang tu semua yang negatif, yang suka jatuhkan kita. Jadi jadilah seekor katak yang pekak. Jadilah seekor katak yang pekak, yang tak dengar apa-apa, tetap memanjat untuk mendaki supaya sampai ke puncak. Habis dah Kak Azhar. Okey, habis dah. Boleh ke boleh setakat ni Kak Azhar ambil masa korang sikit. Dah terlebih 45 dah. Dah lebih 15 minit dah. Alhamdulillah, kesisian. Lain. Okey, lain. Jangan dengar cakap orang lain. Alhamdulillah. Okey. Last but not least. Bukanlah kekayaan pada harta benda, tetapi kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa. Besarkan lagi jiwa kita. Jiwa yang kecil tu kita bunuh dengan magnet rezeki kita tadi. Buang semua. Alright. Jom kita last kali Kak Azhar nak ajak korang semua berselawat. Siapa yang boleh buka audio? Audio lagi. Buka unmute. Kak Azhar izinkan korang unmute untuk kita berselawat bersama-sama, berzikir selawat magnet rezeki. Selawat magnet rezeki. Okay, jom selawat magnet rezeki. In 800 meters, turn right on Ataupun July. sebelum selawat magnet rezeki ni, si Fumiza ada nak beri kata dua bagi co-host lah kat Kena sini. ke? Kena cakap ke?
Bolehlah, bagilah semangat kita. Sekejap cari parking. Dia Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Tak cakap nanti dia sembelit. Jadi kita bagi dia cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Miza tengah driving, Kak Miza cari tempat je untuk parking, tapi Kak Miza nak share kesyukuran. Alhamdulillah, actually hari ni Kak Miza ada breakfast lah dengan seseorang, which is Kak Miza just nak matching je. Kak Miza belum lagi nak closing je. Kejap lagi dia terus letak duit RM90. Saya nak daftar lah Kak. In 2.9 kilometers, turn right to Warberry. Hello, dengar tak ni? Dengar. Ingat Dengar. dengar. Sebab saya sakit. Okay, jadi Kak Miza keluar rumah hari ni pukul 5 pagi. Semalam sampai rumah sampai Wahha daripada Singapura pukul 11 pagi. Minggu ni Kak Miza sangat-sangat pack jadual Kak Miza. Okay, so sebab semalam sepupu Kak Miza kahwin dekat Singapura, belah abah. Sepupu belah mak kahwin dekat Yongping. Jadi memang macam kelang kabut lah kerja kita orang. So pukul 11 baru sampai Wahha. Pukul 5 pagi Kak Miza dah gerak pergi hantar anak dekat Taman U. Nampak tak jadual pack? Lepas tu cepat-cepat rushing pergi melawat rumah lama dekat Seri Pulai. Nangis lah kejap tengok rumah tu. Ya Allah, dulu aku duduk rumah buruk macam ni, ya Allah. Kan, sekarang Allah bagi rezeki banyak sangat, Masya Allah. Okay, lepas tu Kak Miza pun terus rushing pergi ke Pasir Gudang. Ni Kak Miza dekat Pasir Gudang ni. Ada orang Pasir Gudang rindu Pasir Gudang ke? Bukit Layang. Okay, so Kak Miza matching je dengan budak ni. Dia property agent tapi dia bawa Grab. Property agent bawa Grab. Lepas tu Kak Miza tanya, dah berapa lama buat ni? Dia kata daripada 2016. Lepas tu banyak tak untung? Lepas tu dia macam tak ada jawab. Ada bayar cukai tak? Dia kata tak ada. Okay, so bila tak ada bayar cukai tu kita faham lah. Kita faham sebenarnya untung ni tak berapa banyak sangat. Sebab tu buat hartanah, lepas tu dia buat lagi dia buat lagi Grab yang maksudnya income tak cukup. Jadi kalau korang nampak kawan-kawan ataupun prospek yang dia ni menunjukkan dia ni senang. Macam tak ada isu duit je, macam banyak sangat duit tapi dia buat macam-macam. Okay, itu tanda-tanda sebenarnya dia tak cukup duit tau. Jadi boleh prospecting dia, boleh follow up dia, macam tu lah. Kesian kawan tu kan, dia tak tahu lagi apa yang ada dekat Forever ni. Dia tak faham lagi macam mana Forever boleh bagi dia banyak masa, banyak duit, banyak gembira kan. Jadi kita tolong dia, okay. So Kak Miza nak ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Azhar. Malam tadi masa Kak Miza balik sampai kat Wahha, Kak Miza tak nampak lagi Velfire hitam dia. Sebab Kak Miza tahu, dia kata semalam dia dekat jalan KL tu jalan penuh, dia kata. Macam tak berapa nak cepat sampai Wahha. Tapi pagi tadi masa Kak Miza hantar anak kan, pukul 5 lebih tadi Kak Miza hantar anak, lalu depan Blok 9 dah ada lah kereta Kak Azhar. Sempat ni dia bagi tahu. Nampak tak komitmen Kak Azhar kan untuk bagi korang semua ilmu. Nampak tak? Kan itulah orang nak berjaya. Dia committed tau. Dia committed nak bagi ilmu walaupun apa pun terjadi kan. Nampak tak? Okay. Jadi terima kasih banyak Kak Azhar. Minggu depan kita kita dengar nasihat yang pesan daripada Kak Su. Lama kita tak dengar Kak Su kan. Lepas tu Nia pula. Lepas tu Kak Miza balik semula insyaAllah. Dan kita dah nak menghampiri 15 hari bulan 6 dah. Soalan Kak Miza, berapa sisi dah? Adakah 5 sisi dah aktif? Kan kalau belum lagi kena sentiasa kontak apply setiap hari. Okay, untuk apply bantu macam mana nak buat 5 sisi tu, GDP kena kerap-kerap. Okay, dan paling penting magnet rezeki. Okay, nak berjaya jutawan ni, nak berjaya sejaya-jaya ni, mindset nak kena power tau. So magnet rezeki ni dia membantu untuk kita betulkan kita punya mindset supaya orang cakap apa kat kita. Supaya kan bila orang cakap kau ni miskin, kau memang tak layak, kau miskin selama-lamanya. So kita boleh cakap, aku akan jutawan, aku mesti jutawan. So bila orang cakap kau ni tak lawa, kau ni buruk muka kau confirm tak boleh jadi jutawan kat Forever. Tak, aku boleh jadi jutawan kat Forever. Dekat Forever ni orang tak lawa pun boleh jadi lawa. Kan, orang tak lawa pun boleh jadi jutawan. Apa lagi yang selalu cakap? Kau ni SPM pun tak ada, kau pun tak boleh berjaya. No, tak. Walaupun aku tak ada SPM tapi aku ada mentor yang banyak ilmu yang boleh ajar aku sampai aku jadi jutawan. Okay, itu semua mindset.
Macam mana kita nak perang, kita nak berperang dengan biawak tu, macam mana kita nak lawan mindset tu. Dan cara paling mudah sekali adalah dengan amalkan magnet rezeki. Dengan magnet rezeki, amalkan magnet rezeki. Kak Miza nak bagi tahu semua orang, Kak Miza nak yakinkan semua orang bahawa semuanya semua top leader dekat AUC semuanya pengamal magnet rezeki. Kan sebab tu dia orang sentiasa senyum, gembira, bahagia je. Sebab apa? Asbab amalkan magnet rezeki dengan magnet rezeki. Okay. So all the best semua sekali. Hari ini sengaja kita bagi tajuk magnet rezeki supaya semua orang dekat dalam AUC ni magnet rezeki dia power. Kan rezeki datang berlari dekat kita. Kita bukannya kita berpeluh-peluh cari rezeki tapi rezeki berlari-lari dekat kita. Itulah magnet rezeki. Okay. So thank you so much bagi peluang Kak Miza bercakap hari ini. Kak Miza 4 manusia ajaib yang stay hari ini. Mudah-mudahan Allah pegang hati korang semua sekali untuk yakin setia dekat forever. Mudah-mudahan Allah pegang hati korang semua sekali, kita semua sekali untuk terus fight mission 2455 dengan ikhlas lagi. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk masuk tanpa hisap, insya-Allah. Terima kasih semua. Bye-bye. Kita nak pergi IKEA. Jumpa kat IKEA. Kak. Oi Kak Zah. Unmute. Okay, mute. Okay. Terima kasih. Kejap remove dia dulu. Remove. Okay, jap. Kita buat selawat rezeki selawat magnet rezeki. Apa dia selawat magnet rezeki? Semua dah ready? Okay. Ready. Okay, lantunkan. Lantunkan dengan penuh hayati dengan penuh nikmat. Hayati dengan penuh nikmat magnet rezeki. Punya selawat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni ke? Kejap. Straight for 9 minutes. Yusuf Bandaraya. Go to TV. Ni kakak belum share. Share screen. Share screen. Share audio sekali Kak Zah. Ikut. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadun Rasulullah Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin
محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل واكشف لكل الكروب واكفي أذى ثم الصلاة على شفيع الآلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك محمد رسول الله صادق الوعد الآمين Okey. Okay, terima kasih semua. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bye.